Sekarang kita masih lagi dalam topik yang kami akan bawakan kepada anda bersandarkan kepada teknologi. Dan kali ini teknologi yang kami akan bawakan kepada anda semua adalah kita nak bawakan kefahaman kepada anda semua tentang teknologi solar. Ada yang mungkin dah pasang solar panel dekat bumbung rumah, ada yang nak pasang tapi tak boleh sebab rumah kondo lah, rumah apartmen dan sebagainya. Tetapi kefahaman itu perlu kami berikan kepada anda semua. Hari ini saya sangat berbesar hati bersama dengan Dr. Shahino Mah Abdullah, iaitu pensyarah kanan Fakulti Sains dan Teknologi USIM, dan seorang lagi kita akan dapatkan melalui talian Google Meet Profesor Dr. Chong Kok Kiong, iaitu Fellow Akademik Sains Malaysia, Fakulti Kejuruteraan dan Sains Universiti Tunku Abdul Rahman Uttar. Sebentar saja lagi kita akan dapatkan Profesor untuk menyertai perbincangan kita pada pagi ini. Tetapi sebelum itu kita pergi kepada Dr. Shahino dahululah. Apa yang kita perlu faham tentang teknologi solar, terutamanya apabila ia melibatkan aplikasian teknologi solar ini secara domestik ataupun pengguna rumah di Malaysia ini? Doktor, silakan. Okey, pertama kali kita perlu tahu tentang sumber tenaga yang kita gunakan seharian ini berpunca daripada bahan api fosil seperti arang batu, minyak dan gas asli. Jadi sumber ini sebenarnya menjadi sumber bahan api yang paling tinggi di Malaysia, melebihi 80%, dan selebihnya adalah sumber yang boleh diperbarui, contohnya daripada hidro. Dan sumber bahan api fosil ini akan menyebabkan pelepasan gas karbon dioksida yang sangat tinggilah ke ruang udara. Jadi dia akan meningkatkan kepekatan gas rumah hijau dan sekaligus akan meningkatkan haba yang terperangkap daripada matahari. Dan ini akan menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global ini akan menyebabkan lagi isu rumah hijau, macam perubahan iklim, dan ini akan menyebabkan banyak lagi isu lain seperti pencairan ais di kutub utara, kutub selatan, pencairan glacier, peningkatan paras air laut dan menyebabkan banyak pulau-pulau kecil yang akan tenggelam. Hujan semakin beresid, laut semakin beresid dan mengakibatkan terumbu karang akan terhakis. Dan sekaligus ini akan mengakibatkan hidupan laut akan terancam dan banyak lagi kerugian yang disebabkan oleh perubahan iklim. Semua ini disebabkan oleh pelepasan karbon. Jadi kita sekarang memerlukan sumber tenaga yang lebih mesra alam, yang kurang ataupun tidak melepaskan gas karbon dioksida ini. Seperti yang kita tahu, banyak lagi sumber lain yang boleh diperbarui yang tidak akan habis, seperti sumber bahan fosil ni. Antaranya adalah tenaga suria daripada matahari, tenaga hidro daripada aliran air yang deras, tenaga angin daripada tiupan angin yang kuat, tenaga geotermal daripada haba bumi. Dan antara banyak-banyak tenaga yang boleh diperbaharui ini, sumber tenaga solar ini lebih mesra untuk dimiliki. Sebab dia boleh dipasang mengikut saiz keperluan kita. Okey, secara asasnya panel solar ini dia berfungsi dengan bahan separa pengalir ataupun semikonduktor, yang mana apabila dia menerima cahaya matahari, dia akan menjadi pengalir. Dia boleh mengalirkan dan menjana tenaga elektrik. Dan kita tahu bahawa sumber solar ini daripada matahari. Matahari telah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Jadi kita boleh menggunakan sumber ini daripada sekarang dan juga akan datang. Itu. Apakah ciri-ciri ataupun kriteria sesebuah rumah itu boleh memasang panel solar ini? Rumah yang kriteria salah satu yang terpenting adalah rumah itu perlu ada bumbung. Okey, contohnya rumah sebuah banglo, rumah teres dan rumah yang mempunyai bumbung yang luas lah. Kalau di kondo pun ibarat kalau ada penthouse, itu pun bergantung kepada pihak pengurusan. Rumah seperti apartmen, pangsapuri, kondominium agak sukar untuk kita pasang solar ni. Okey, itu dia antara pendapat yang telah pun dikeluarkan ataupun penerangan daripada Dr. Shahino, dan sekarang kita bersama dengan Profesor Dr. Chong untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut. Doktor, Prof, kita faham Malaysia sekarang telah pun melancarkan Pelan Hala 7 Peralihan Negara, yang mana sasaran kita adalah untuk mencapai sasaran pelepasan GHG ataupun gas rumah hijau ini seawal-awal bersih ataupun kosong seawal-awalnya pada tahun 2050. Bagaimanakah Profesor melihat dengan pengaplikasian teknologi solar yang ada, kalau kita lihat status quo di Malaysia ini
dengan adanya ladang solar ataupun solar farm di Malaysia ini kita tingkatkan lagi, dan adakah ia mampu untuk mencapai sasaran dalam Pelan Hala 7 Peralihan Negara ini? Prof, silakan. Okey, terima kasih. Selamat pagi semua audiens. Mengikut pelan jalan roadmap tahun 2021 dari SEDA, Sustainable Energy Development Agency, panel solar akan menjadi tenaga berbaharu yang utama di seluruh Malaysia, merangkumi Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Potensi sumber tenaga solar yang boleh mencapai kapasiti setinggi 269 gigawatt. Ini adalah 19 kali ganda kapasiti hidroelektrik yang ada di Malaysia. Potensi dia sangat tinggi. Jadi kemampuan dan potensi sumber tenaga solar di Malaysia memang tinggi. Tetapi pelaksanaan yang berkesan untuk jana kuasa tenaga solar adalah sangat mencabar, sebab dia melibatkan ilmu pengetahuan, know-how dan teknologi yang lebih mendalam berbanding dengan bahan api fosil. Malaysia perlu melatih lebih banyak pekerja mahir dalam bidang tenaga solar dan menambah saluran keran penyelidikan untuk memantapkan teknologi tempatan dalam bidang terutamanya smart grid, teknologi bateri, stesen pengecasan kenderaan elektrik dan sebagainya. Kalau semua dapat dilaksanakan dengan sempurna, maka menjadi Malaysia sebagai negara lestari dan sifar karbon menjelang 2050 bukan mimpi. Ini pendapat saya. Prof, adakah cuaca di Malaysia menjadi cabaran untuk kita melaksanakan teknologi solar ini secara besar-besaran dari aspek komersial maupun secara domestik ataupun pengguna rumah, pengguna isi rumah? Ya, memang ramai orang bercakap di Malaysia kita ada awan. Tapi seluruh dunia ada awan juga. Di mana tak ada awan kecuali di desert. Desert itu memang tak ada awan, tapi beberapa tempat ada desert. Ikut saya, kita ada di khatulistiwa. Kedudukan kita memang istimewa di tempat yang menerima cahaya matahari yang lebih terus berbanding dengan negara-negara Eropah yang lebih tinggi. Sudut cahaya matahari lebih kurang tepat daripada zenit lah, kita cakap zenit. Sebab itu memang Malaysia ada potensi yang besar, tetapi kawasan juga penting sebab cuaca di Semenanjung utara Semenanjung lebih kalau kita cakap ada di Sabah, Kedah, Penang, Kelantan, tempat-tempat itu lebih banyak cahaya matahari berbanding dengan tempat yang lain. Tapi boleh juga digunakan di Kuala Lumpur, Selangor. Kita boleh nampak ramai rumah juga memasang solar panel solar di kawasan-kawasan tersebut. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Cuma pulangan tempoh dia lebih panjang sikit. Kalau cahaya matahari kurang sikit, dia tempoh pulangan mungkin lebih sikit. Tapi masih mampu sebab ikut pengiraan kita dapati pulangan lebih kurang dari 5 sehingga 6 tahun. Jadi memang masih mampu kita melabur dalam panel solar ini. Ya. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Prof. Kita kembali kepada doktor yang berada di studio. Baiklah doktor, kalau kita lihat tadi penerangan Prof tentang kita mampu untuk kita menjalankan teknologi solar ini secara besar-besaran, sama ada dari aspek komersial maupun secara domestik, dan tadi kita juga ada sebut mengenai ladang solar ataupun solar farm. Kita ada di Gambang, juga di Terengganu ada beberapa tempat, di Melaka ada beberapa tempat. Apa kriteria sesuatu tempat itu boleh kita bina sebagai solar farm ini untuk kegunaan secara komersial yang lebih besar? Okey, kriteria pertama sekali kita tengok negara kita. Seperti yang Prof katakan tadi, kelebihan yang ada pada negara kita adalah kita menerima cahaya matahari terus
berbanding di tempat lain di negara yang altitude tinggi dan sebagainya. Kita berada di garis khatulistiwa. Jadi tak ada masalah di mana-mana saja. Tapi ada beberapa tempat seperti di Perlis, di Gambang, di Melaka pun ada. Jadi tempat-tempat ini bagus. Kita jadikan dia sebagai solar farm. Tapi saya lebih suka mencadangkan sekiranya satu hari nanti kalau boleh kita mempertimbangkan tempat yang bukannya daripada kawasan hutan, pokok dan sebagainya. Sebab ramai kita nampak orang ramai tak begitu gemar bila melihat penebangan hutan ni berlaku disebabkan oleh nak memasang solar. Jadi kalau kita boleh membuat katakan solar terapung, dia tidak memakan ruang tanah. Di mana ruang tanah ini boleh kita gunakan untuk aktiviti lain seperti perumahan. Orang ramai lebih suka aktiviti itu berbanding solar. Jadi untuk contohnya projek perumahan yang akan datang, kita sekalikan dengan pemasangan panel. Ada beberapa tempat dah mula buat projek sebegitu. Jadi kriteria akan datang, kita perlu melihat pada kawasan takungan seperti empangan, tadanan air, dan ini akan mengelakkan lagi penebangan hutan. Dan juga ada beberapa kelebihan yang lainlah di atas air. Dia menyujukkan panel solar dan efisiensi solar kecekapan dia lebih tinggi, dan juga dia akan mengurangkan pengawapan air. Ini akan boleh mengelakkan pengurangan paras air di kawasan tadahan di musim kemarau. Jadi banyak perkara yang perlu diperhalusi kalau kita ingin membesarkan lagi teknologi solar di Malaysia ini. Kita banyak air, kita banyak tasik, kita banyak laut, itu pastinya. Dan juga ini soalan terakhir daripada saya, kita faham bahawa kalau kita nak install, nak pasang panel solar dekat rumah adalah satu kos yang cukup besar, RM40,000, RM50,000, bukan semua orang mampu. Malah pulangannya kalau kita tengok break event tu pun sampai 5-6 tahun. Tapi ada satu skim ini, dia panggil insentif solar for rakyat, insentif skim ataupun solaris yang diperkenalkan kerajaan di bawah program skim pemeteraan tenaga bersih NEM untuk rakyat. Apa pandangan doktor untuk melihat kesungguhan kerajaan bagi mempromosikan tenaga bersih ini kepada rakyat Malaysia yang mampu untuk memasang tenaga solar ini? Okey, pertama sekali negara kita sekarang ni ada dasar roadmap untuk peralihan tenaga ke arah yang boleh diperbarui. So di dalam roadmap ni banyaklah plan, antaranya program Solaris NEM ni. Pertama sekali kita kena tahu NEM ni adalah untuk penjimatan tenaga. Kita pasang solar dan juga hasilnya bil kita akan berkurang, tapi bergantung kepada penggunaan kita berapa banyak. Kalau sedikit kita pakai TNB pun dah okey, tapi kalau banyak, katakan kos bulanan kita 500 ke atas, kita akan terasa penjimatan daripada pemasangan solar ni. Jadi daripada program Solaris ni, saya lihat kerajaan dia lebih menarik minat para bakal pemilik solar ini untuk menyertai program NEM ini, sebab setiap kilowatt akan mendapat insentif sebanyak RM1,000. Jadi katakan sebuah rumah tu memerlukan 7 kilowatt, jadi lebih kurang dapat jimat dalam RM7,000 lah daripada RM40,000 tu. So ini satu tarikanlah untuk rakyat untuk memasang sistem solar di rumah. Dan soalan terakhir saya kepada Profesor Dr. Chong yang masih lagi berada dalam talian ini. Doktor, mungkin sedikit harapan doktor untuk melihat teknologi solar ini digalakkan lagi kepada masyarakat di Malaysia ini dalam usaha untuk kita mencapai pelan peralihan tenaga pada tahun 2050 itu, supaya zero carbon dilepaskan ke udara, ruang udara Malaysia. Prof, silakan. Ya, terima kasih. Ya, saya memang berharap pelaksanaan tenaga baharu solar ini akan berkembang dengan luas di Malaysia. Harapan saya ialah sekurang-kurangnya 20% premis kediaman di seluruh negara dapat memasang pada masa akan datang. Ini akan bukan sahaja untuk kita mendapatkan tenaga yang bersih, dia juga dapat mewujudkan rangkaian industri teknologi baru yang boleh memberi peluang pekerjaan baru kepada rakyat Malaysia. Sebab kegunaan jana kuasa panel ini bukan sahaja mampu mengurangkan bayaran bil elektrik kediaman, tetapi untuk masa akan datang kita boleh guna untuk mengecaskan kenderaan elektrik
kita memang tahu kenderaan elektrik menjadi lebih popular. Yang penting lagi kegunaan tenaga solar bukan saja menghilangkan pencemaran udara, menjamin udara sekeliling kita lebih bersih dan sihat. Itu saja harapan saya. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Dr. Chong Kok Kiong, Fellow Akademik Sains Malaysia, Fakulti Kejuruteraan dan Sains Universiti Tunku Abdul Rahman UTA, dan juga terima kasih juga kepada Dr. Shahino Maha Abdullah, Pensyarah Kanan Fakulti Sains dan Teknologi USIM, kerana sudi berkongsi kepada kita pada hari ini berkaitan dengan teknologi solar. Apakah cabaran, apakah harapan kita selaku rakyat Malaysia terhadap penggunaan teknologi yang bersih ini. Baiklah.